Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya hari ini Cikgu Yarni. Kita akan bersama-sama belajar satu topik pengajaran dan pembelajaran iaitu Sains Tingkatan 5 Bab 2 Nutrisi dan Pengeluaran Makanan. Okay, fokus cikgu pada hari ini ialah subtopik 2.1 iaitu kaitan antara masalah kesihatan kita dengan amalan pemakanan pengambilan nutrisi. Alright. Okay, objektif pembelajaran yang pertama ialah menilai. Okay, cikgu nak kamu boleh menilai kepentingan mengambil makanan bernutrisi dan boleh mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat. Seterusnya, kriteria kerjaan kamu hari inilah kamu sebenarnya boleh menghubung kaitkan masalah kesihatan dengan amalan pemakanan makanan yang bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemakanan yang baik. Okay, jadi topik yang menarik ini, cikgu harap kamu akan fokus betul-betul dan catat nota ya. Okey, untuk set induksi cikgu. Okey, cikgu nak kamu tahu bahawa makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Namun, kamu kena ingat bahawa makanan juga adalah satu ancaman kepada kita. Betul tak? Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu tahu bahawa diri kita, okay, you are what you eat. Okay, sebenarnya diri kita, kesihatan kita ditentukan oleh apa yang kita makan dan bagaimana cara kita makan. Okay, cuba lihat gambar ni. Best tak? Cuba bayangkan kalau inilah diri kita. Okay, badan kita dipenuhi dengan semua banyak jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, betapa sihatnya kita. Okay, jadi kalau makanan dalam badan kita ni terlalu banyak makanan yang beralkali, okay, 80% alkali dan hanya 20% saja makanan yang berasid, insya-Allah 60 trilion sel di dalam badan kita semua ni akan menjadi sangat-sangat sihat. Okey, seterusnya. Hari ni topik cikgu pada hari ni ialah kita nak fokus kepada masalah kesihatan akibat tabiat makan yang tidak sihat. Okey, cikgu nak kamu tahu apa yang akan kita dapat masalah kalau kita tak mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang pertama, iaitu masalah malnutrisi. Okey, yang kedua, masalah obesiti ataupun kegendutan. Yang ketiga, anoreksia nervosa. Keempat, arteriosklerosis. Kelima, penyakit kencing manis. Dan yang terakhir, penyakit tekanan darah tinggi. So, kalau kita bilang ada berapa sebenarnya masalah kesihatan akibat tabiat makan yang tidak sihat. Okey, cikgu percaya kamu boleh bilang dengan mudahnya ada 6. So, tolong ingat ada 6 masalah kesihatan yang akan timbul akibat makan yang tidak sihat. Okey, murid-murid. Okey, yang pertama, mesti kamu nak tahu apakah maksud malnutrisi. Okey, malnutrisi ini sebenarnya merupakan masalah kesihatan akibat pengambilan zat yang kita ambil itu tidak mencukupi dan dalam nisbah yang salah. Okay, jika tak cukup salah satu nutrien, maka akan timbul pelbagai masalah. Yang pertama, kwashiorkor. Okay, kwashiorkor ni adalah satu penyakit ataupun masalah kesihatan di mana individu ni kurang protein dalam diet sehariannya. Okay, dah terlalu lama dia kurang protein. So, lama-lama dia akan menghadapi masalah ataupun simptom pembesaran yang agak perlahan. Abdomen badannya akan membengkak dan diisi dengan banyak air. And kita nak tahu macam mana cara nak mengatasi. Okay, macam mana cara nak mengatasi? Kita naklah makan makanan yang tinggi dengan protein, telur, okay, susu, daging, ayam dan sebagainya. Okay, yang kedua, penyakit rabun malam. Okay, penyakit rabun malam ni adalah orang yang kurang mengambil vitamin A dalam menu sehariannya. Okay. Masalahnya apa dia murid-murid? Pada waktu malam je pandangannya akan menjadi kabur. Okay, penglihatannya kabur pada waktu malam. Jadi kalau orang-orang yang tua awak nak study tentu ada problem tu, tak nak baca buku pada waktu malam. Okey, dan macam mana cara nak mengatasinya? Kita bolehlah mengambil makanan yang kaya dengan vitamin A. Contohnya apa? Okay, lobak merah, tomato, betik dan sebagainya. Semua ni adalah semua makanan yang natural yang boleh kita ambil secara semula jadi. Yang ketiga, penyakit beriberi. Okay? Penyakit beriberi ni adalah penyakit di mana individu ni dia kurang vitamin B. Okay? Akibatnya apa dia? Dia akan hilang selera makan. Okay, ada masalah anemia, tak cukup darah dan dia mungkin lumpuh, tak boleh nak berjalan. So, how to overcome the problems? Okay, kita boleh mengatasinya dengan mengambil makanan yang kaya dengan vitamin B seperti pisang, tempe, ubi kentang, daging dan sebagainya. Keempat pula, penyakit scurvy. Scurvy ni adalah penyakit apa murid-murid? Awak selalu kurang makan vitamin C, betul tak? So, kalau kita kurang makan vitamin C, inilah padahnya, okay? Iaitu penyakit apa ni? Penyakit
Scurvy di mana gusi akan berdarah. Okey, gusi kita berdarah. Awak gosok gigi pagi-pagi, awak tengok ada darah dalam idea awak tu. Okey. Dan biasanya sendi juga akan rasa sakit dan kita juga mungkin akan hilang selera makan. Dan macam mana nak mengatasi? Sangat-sangat mudah. Ambil saja buah-buahan yang kaya dengan vitamin C seperti buah limau, tomato, kiwi dan sebagainya. Okey, yang kelima murid-murid, penyakit apa? Anemia. Okey, anemia ni adalah penyakit di mana individu tu kurang ferrum ataupun zat besi di dalam darahnya. Okey. Ni masalahnya. Darah yang normal yang nampak macam bentuk dui cekung. Okey. Yang tak normal tu macam sabit. So, apa efek dia kalau orang yang ada masalah anemia? Biasanya individu ini mungkin akan menghadapi gejala seperti pening, sakit kepala, okay, tidak cukup nafas, degupan jantungnya mungkin akan perlahan dan mungkin dia akan selalu kelihatan pucat. Okay, akibatnya apa dia? Kerana disebabkan oleh sel darah merahnya yang sedikit abnormal, tidak dapat mengangkut oksigen dengan cekap. Jadi cara kita nak atasi, kita makan je hati ayam, bayam ataupun kerang, kacang soya dan sebagainya. InsyaAllah masalah akan boleh settle. Okey, penyakit seterusnya, yang keenam ialah goiter. Okey, pernah dengar tak apa dia goiter? Goiter ni kalau kita lihat gambar ni, inilah individu yang mengalami masalah goiter di mana lehernya membengkak, okey. Kelenjar tiroidnya membengkak, okey, membesar. Jadi mungkin dia akan ada masalah untuk menelan makanan, okey. Sangat kesian. Okey, jadi cara mengatasinya macam mana murid-murid? Kita makan makanan laut. Kerana apa? Sebab kita nak banyak kandungan iodin. Betul tak? Jadi kita makan makanan laut seperti udang, okay, ketam dan sebagainya. Dan kalau tak suka makan makanan laut, kita boleh juga mengambil garam beriodin ataupun iodized salt dan juga rumpai laut, okay, untuk cover kita punya iodin dalam menu kita. Okay, yang ketujuh, penyakit rickets. Rickets ni adalah, tengok gambar ni, individu ni mengalami masalah apa ni? Ya, masalahnya tulangnya, bentuk tulangnya dah jadi bengkok, okay? Dan dia mungkin rasa sakit di dalam tulangnya akibat kurang vitamin D1, kalsium dan juga fosforus. Okay, cara nak atasinya macam mana? Awak kena mesti selalu minum susu, okay? Susu tepung. Mesti minum supaya kita boleh cepat mengatasi masalah ini ataupun kita tak akan dapat. Betul tak? Okay, prevention is better than cure. Okay, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Okey, murid-murid. Sekarang cikgu nak pergi pada topik yang seterusnya iaitu tabiat makan yang tidak sihat. Okey, yang ni cikgu percaya ramai orang yang suka mengamalkan tabiat makan yang tidak sihat. Especially remaja seperti kamu semua. Betul tak? Okey, jadi kamu suka makan makanan yang hanya sedap pada selera kamu. Okey, kalau kita banyak mengambil makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi karbohidrat, apa jadi? Kita akan menghadapi masalah kegendutan. Okay, kegendutan ataupun obesity. Okay, biasanya orang yang obes ni berat badannya bukan lagi ideal. Dan dia dah lebih 20% daripada berat badan unggul, BMI dia. Betul tak? Dan bila dah dapat punya obesity, kita lagi mudah dapat risiko penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi dan mungkin serangan jantung. So rasa takut tak nak gendut? So sama-samalah kita menjaga pemakanan kita, jangan ambil lebih. Okay, dalam Islam pun kita tak boleh ambil lebih. Okay? Especially benda yang bahaya. Yang kedua, penyakit anorexia nervosa. Okay, penyakit yang ni biasanya dihadapi oleh individu yang dia macam ada penyakit psikologi sebenarnya. Okay, penyakit psikologi di mana minda dia, mindset dia taksub untuk menjaga bentuk badannya, nak terlalu cantik, nak kurus. So, dia enggan untuk makan. Even cikgu pernah dengar cerita, ada yang makan, dia korek semula, keluarkan balik makanan tu supaya badannya tidak gemuk. Tapi apa akibatnya? Dia akan keletihan, kurang nutrien dan tak cantik pun lagi sebenarnya. Betul tak? Kalau dah kurus macam ni. Okay, next. Yang ini topik kita iaitu pengambilan makanan yang tinggi kandungan lemak, gula dan garam. Yang ni yang kita nak bincang. Yang ni memang kita sangat-sangat takut sebab kehidupan kita yang moden pada hari ini, inilah dia. Cuba kita lihat. Okay. Pengambilan yang berlemak tinggi, apa akibat dia? Kalau kita banyak ambil makanan lemak tepu, especially daripada haiwan, iaitu kolesterol, kita panggil kolesterol daripada lemak tepu haiwan, yang mungkin berada dalam darah kita yang agak banyak dan lama-lama dia boleh terenak. Boleh terenak pada salur darah kita, yang menyebabkan lumen arteri kita menjadi sempit. Kalau kita tengok gambar tu, cuba tengok. Darah nak lalu pun dah tak boleh, terlalu sempit, dah jadi jam, betul tak?
Dan kalau yang paling bahaya lagi, plak pada dinding salur darah kita tu dah bertemu dan tiada lagi space untuk lalu, salur darah ini mungkin boleh pecah. Okay, dan boleh mengakibatkan berlakunya stroke. Okay? Dan kadang-kadang juga boleh berlaku penyakit trombosis di mana darah boleh membeku. Okay? Inilah penyakit yang kita namakan arteriosklerosis. Okay? Penyakit yang berkaitan dengan arteri yang tersumbat dengan kolesterol. Okay, faham tak murid-murid? Cikgu ni laju sikit hari ni tapi cikgu percaya. Okay? Dengan gambar ni awak boleh faham, awak boleh lihat sendiri bagaimana bahayanya kita kalau banyak makanan kolesterol yang ada dalam salur darah kita. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua cikgu nak bincangkan tentang makanan yang bergula tinggi. Yang ini memang kita susah nak avoid, kita tak nak elakkan sebab hari-hari memang kita akan ambil gula-gula, betul tak? So gula sebenarnya sangat bahaya kalau terlalu tinggi dalam darah kita. What happen? Apa jadi murid-murid? Kalau gula kita ambil banyak sangat, okay, insulin kita dah tak mampu lagi nak tukarkan gula menjadi tenaga. So gula yang ada banyak dalam darah kita ni tak dapat ditukar menjadi tenaga. Akhirnya dia hanya tinggi di dalam darah dan tidak dapat diserap ke dalam sel sebagai tenaga. Jadi lama-lama darah kita yang mengandung gula yang tinggi ni dia akan pergi kepada aliran sistem perkumahan, iaitu pergi kepada buah pinggang kita, dan gula ini akan disingkirkan melalui air kencing kita, dan lama-lama buah pinggang kita akan terbeban dengan kandungan gula yang tinggi ini, dan last sekali boleh merosakkan buah pinggang kita, merosakkan saraf mata kita dan juga saraf kaki. Cuba lihat gambar ni, tengok ni. Yang ini kan individu yang berkudis ni, tengok macam mana. Bila kita dah kena diabetes, luka kita sukar untuk sembuh. Dan kalau kita dah kena diabetes, terlalu tinggi sehingga doktor kata awak kena cucuk insulin. Hari-hari cucuk insulin. Bayangkan betapa sakitnya kita kan dan menderitanya kita. So, jadi kita elakkanlah makanan yang tinggi gula dalam menu seharian kita. Okay. Takut tak murid-murid? Kalau cikgu cerita ni, cikgu harap cikgu boleh menimbulkan sense awak rasa takut untuk mengambil makanan yang tidak sihat begini. Okay, seterusnya, kita tengok pengambilan yang bergaram tinggi. Yang ni pun sama. Okay. Kita tak boleh tinggal garam dan gula dalam kehidupan, betul tak? Jadi memang kita perlu. Tetapi kita tidak boleh ambil berlebihan. Yang lebih yang menjadi masalah, betul tak? Okay, garam ni adalah perisa dalam makanan. Pengambilan yang berlebihan ni sebenarnya akan menjadikan apa? Zat terlarut di dalam darah kita akan menjadi sangat pekat. Bila dia pekat, apa jadi pada tekanan salur darah? Akan menjadi tinggi. So pressure pada tekanan salur darah kita tu tinggi. Dan last sekali bacaan tekanan darah akan menjadi tinggi daripada normal. Awak ingat lagi tak berapa bacaan tekanan darah yang normal? Okay, yang normalnya di antara 100 hingga 120 bacaan atas dan di bawahnya 60 hingga 80. Biasanya orang yang dah darah tinggi ni dia above, dia lebih lagi daripada mungkin 130 mula nak start. Kemudian dia boleh naik lagi sampai 160 dan 190, 200 mungkin dah kena serangan stroke. Okay, jadi cikgu sangat-sangat bimbanglah kerana murid-murid kita hari ini tak jaga pemakanan. Okay, kalau kita nak jadi orang yang berjaya, orang yang sihat di hari tua, tolong elakkan makan makanan yang tinggi garam. Okay, seterusnya tabiat pemakanan yang sihat. Yang ini cikgu suka. Okay, 5M. 5M ni sebenarnya adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang kita perlu ingat. M yang pertama, siapa nak teka? What is M? First M. M yang pertama ialah mengurangkan gula. Yang cikgu cakap tadilah, kurangkan gula. Okay? Dan M yang kedua, melebihkan buah-buahan. Makan banyak buah. Tak ada masalah, orang tak marah. Okay? Buah cuma sekarang ni kos lah mungkin tinggi. Okay? Tapi tak apa, kita mesti tanamkan minat untuk suka makan buah-buahan. Okay, mengurangkan garam. Okay, kita dah ada berapa M? 3M. Okay? Dah 3M. Seterusnya, melebihkan sayur-sayuran. Yang ni cikgu percaya ramai yang tak suka melebihkan sayur-sayuran. Sebab apa? Awak tak suka sayur, betul tak? Tapi sebenarnya kalau awak tahu sayur itu banyak kandungan vitamin dan garam mineral yang mencantikkan kulit awak, yang menjadikan awak boleh ada antibody yang tinggi, awak mesti suka makan sayur. Dan last sekali, mengurangkan minyak. Yang inilah remaja biasanya memang suka benda yang berminyak. Hari-hari goreng, hari-hari makanan bergoreng. So lama-lama lemak tu akan menebal dan terenak pada salur darah yang cikgu tunjukkan gambar tadi. Jadi kurangkanlah minyak ya, murid-murid yang cikgu sayangi. Okay, now sebab cikgu percaya awak dah faham apa yang cikgu ceritakan sedikit tentang topik kita hari ini. Pastinya awak perlu diuji lah, okay, untuk menguji kefahaman awak.
cikgu nak awak lihat soalan konsep asas ini, itu soalan yang level rendah, kemahiran berfikir aras rendah, soalan yang just jawapannya pendek-pendek sahaja. Okay, yang pertama, cikgu percaya boleh jawab soalan ni. Cikgu bacakan soalan. Senaraikan masalah kesihatan akibat tabiat pemakaian tidak sihat. Okay, ingat tadi yang berapa cikgu cerita tadi? Ada 6. Okay, nanti awak listkan dalam jawapan awak. Yang kedua, berikan definisi malnutrisi. Okay, dalam sains mesti ada definisi, mesti kita boleh memberi maksud. So, malnutrisi tadi dah ada. Okay, yang ketiga, senaraikan masalah-masalah kesihatan akibat tabiat makanan yang tidak sihat. Okay, ini dah 2 kali, tak apa. Okay, yang ketiga, nyatakan punca penyakit scurvy. Okay, punca tadi penyebab. Okay, yang keempat, berikan 2 ciri penyakit anemia. Okay, 2 ciri apa dia anemia tadi. Dan last kali, nyatakan kesan akibat kekurangan protein dalam diet individu. Okay, sebenarnya cikgu just nak pamerkan, inilah contoh-contoh soalan konsep asas. Soalan yang simple, yang mudah, yang sebenarnya patut bermain dalam minda awak bila awak mendengar apa yang cikgu bacakan nota tadi. Okay? Kalau awak boleh jawab soalan ni, I'm very confirm, yang ini awak boleh jawab. Kita akan pergi pada soalan pengukuhan. Soalan untuk yang level aras tinggi sedikit, kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu soalan yang kita ambil kepada format kertas 2, SPM bahagian C. Okay, jadi cikgu nak fokus yang ni lah. Okay, yang pertama, soalan esei bahagian C ni dalam kategori penyelesaian masalah. Yang pertama, soalan 12. Biasanya soalan ini dalam soalan yang nombor 12. Okay, first, dia akan tanya awak soalan yang senang. Terangkan 2 faktor yang mempengaruhi keperluan kalori bagi seorang individu. 4 markah. Okay, 4 markah. Macam mana awak nak jawab sehingga awak dapat markah penuh 4 markah? Okay, cikgu nak bagi awak jawapan terus hari ini. Okay, hari ini je cikgu bagi jawapan terus. Okay, awak boleh senaraikan 2 faktor. Yang pertama, umur. Yang kedua, faktor jantina. You got 2 markah. Dah 2 markah dalam tangan awak. Kemudian macam mana nak dapat 2 markah lagi? Awak kena bagi explanation, penerangan. Contohnya yang ni kan. Kanak-kanak perlu lebih tenaga kerana aktif dan pembesaran pesat. Okey, yang kedua, jantina. Okey, jantina ni lelaki perlu lebih tenaga kerana kadar metabolismenya tinggi dan lelaki lebih aktif. Inilah 4 markah. Okey, yang ni cikgu nak fokus kepada awak sebenarnya hari ini. Okey, yang topik kita hari ini ialah cikgu nak tengok soalan 12B. Maklumat berikut menunjukkan masalah kesihatan bagi seorang lelaki. Ini maklumat dia. Kegendutan, lemah jantung, tekanan darah tinggi. Sama yang cikgu bincangkan tadi pada nota kan. Okey, soalan yang pertama dia tanya, terangkan bagaimana lelaki itu boleh mengatasi masalah kesihatannya. Okey, penerangan anda adalah mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama dia nak awak kenapa sih masalah? 1 markah. Yang kedua, penjelasan masalah, 1 markah. Yang ketiga, cadangkan 3 kaedah menyelesaikan masalah, 3 markah. Dan last kali pilih kaedah yang terbaik dan jelaskan jawapan anda. Okey, cikgu akan bagi awak hari ini. Cuba tengok, kenapa sih masalah ni sebenarnya merujuk kepada kesan ataupun akibat fenomena itu berlaku. Jadi seorang lelaki mengalami masalah kegendutan, okey, lemah jantung dan juga tekanan darah tinggi. Itu kan masalah di sini ada pada soalan tadi. Kita hanya tulis balik aja ayat dia. Seorang lelaki mengalami masalah kegendutan, lemah jantung dan tekanan darah tinggi. Yang ini dah ada dalam awak punya nota soalan tadi. Okey, soalan B2 dia tanya penjelasan masalah. So penjelasan ini sebenarnya kita boleh memberi punca ataupun penyebab kepada berlakunya masalah itu. Siapa tahu jawapan dia? Of course awak boleh teka kan. Masalah ini tentulah berpunca daripada topik kita. Amalan ataupun tabiat pemakanan yang tidak sihat serta pengambilan garam, gula dan lemak yang berlebihan telah menyebabkan lelaki itu mengalami masalah kesihatan. Okey, dapat lagi 1 markah. Okey, dalam penjelasan masalah tersebut yang tentang penjelasan dia berpunca daripada tabiat pemakanan yang tidak sihat. Okey, seterusnya bagaimana kaedah untuk mengatasi? Dia nak 3 markah. So 3 poin. Tapi cikgu akan bagi awak 4 lah hari ni. Bonus untuk awak hari ni cikgu bagi 4. Okey. Yang pertama, kurangkan makanan berkolesterol tinggi. Mestilah kena kurangkan. Yang kedua, banyakkan bersenam ataupun bersenam secara berkala. Okey, buat jangan hari ni je buat, bulan depan pula awak buat. So kita kena mesti hari-hari, at least 30 minit sehari. Okey. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang seimbang. Mestilah
mengikut piramid makanan. Yang ni awak dah dapat 3 markah. Dan last sekali boleh juga kalau awak tak ada point, awak boleh ambil je jawapan, banyakkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, yang last, soalan last untuk yang ini. Pilih kaedah terbaik dan jelaskan pilihan anda. Dia nak awak pilih yang terbaik. So kalau nak pilih mesti yang daripada jawapan awak tadi. Tak boleh ambil yang lain daripada yang tu. Wajib ambil yang tu baru awak layak dapat markah. Okay, so cikgu pilih yang ni. Ada 4 tadi kan, cikgu pilih yang ni lah. Kaedah terbaik ialah kurangkan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Yang ni kerana ni awak wajib tulis. Sebab nanti tak ada markah lah. Syarat dia untuk dapat markah mesti ada macam ni. Kita sebutkan kaedah kita. Yang terbaik tadi ada kerana. Kerana apa? Untuk membantu mengurangkan simpanan lemak dalam badan dan seterusnya. Yang ni, poin ni penting. Untuk mengatasi masalah tadi yang kita sebut tadi. Masalah kegendutan, lemah jantung dan juga tekanan darah tinggi. Wajib tulis ni dan dapat mengatasi. Barulah ayat dia lengkap untuk dapat 1 markah. Okay, jadi murid-murid faham tak macam mana kita boleh dapat 10 markah daripada soalan esei nombor 12. Yang tadi 4 yang campur yang B, 12B ni 6. So kita dah dapat 10 markah mudah-mudah sahaja. Betul tak? Percaya. Inilah fokus kita. Okay, jom kita pakai A-Science SPM dan cikgu nak ucapkan selamat berjuang untuk menghadiri peperiksaan SPM 2020. Semoga semua anak murid cikgu ni cemerlang untuk mendapat A+, A or A-. Okay, jadi sekian sahajalah daripada cikgu untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi dan cikgu harap awak berpuas hatilah berkongsi ilmu dengan cikgu hari ini. Okay, thank you. Bye.